Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat lagi kita sama-sama meneruskan siri bincang soalan UPKK yang mana pada kali ini kita akan nak tengok berkenaan dengan subjek sirah untuk soalan subjektif. Okey, mari kita sama-sama tengok soalannya. Okey, bahagian B, sirah bahagian B. Soalan 1. Okey, jawab semua soalan di bawah berdasarkan petikan yang diberi. Okey, dia akan bagi petikan. So, kita kena baca dulu petikan ni. Kemudian baru jawab soalan. Okey, kita baca. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk Islam. Beliau seorang yang bijaksana, berbudi pekerti, adil dan memiliki sifat terpuji. Beliau mendapat gelaran As-Siddiq kerana sentiasa membenarkan setiap perkataan dan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, beliau selalu menemani dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar juga selalu dipulau oleh orang kafir Quraisy walaupun beliau seorang yang dihormati dan disegani. Okey, itu adalah petikannya. Okey, untuk lebih faham, kita baca sekali lagi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk Islam. Beliau seorang yang bijaksana, berbudi pekerti, adil dan memiliki sifat terpuji. Beliau mendapat gelaran As-Siddiq kerana sentiasa membenarkan setiap perkataan dan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, beliau selalu menemani dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar juga selalu dipulau oleh orang kafir Quraisy walaupun beliau seorang yang dihormati dan disegani. Okey, kita dah baca petikannya, jom kita tengok soalan. Okey. Soalan 1, siapakah sahabat pertama yang memeluk Islam? Siapakah sahabat pertama yang memeluk Islam? Okey, jawapannya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, seterusnya, soalan 2, apakah gelaran yang diberi kepada Sayyidina Abu Bakar? Jawapannya adalah As-Siddiq. As-Siddiq adalah gelaran yang diberi kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian soalan 1.3, Sayyidina Abu Bakar diberi gelaran As-Siddiq kerana dia nak sebab kenapa Abu Bakar ni diberi gelaran As-Siddiq. Kerana membenarkan setiap perkataan dan tindakan Rasulullah. Membenarkan setiap perkataan dan tindakan Rasulullah. Okey, soalan 1.4. Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, Sayyidina Abu Bakar selalu buat apa? Okey, jawapannya ialah Sayyidina Abu Bakar selalu menemani dan membela Rasulullah. Menemani dan membela Rasulullah. Kemudian soalan 1.5, nyatakan 3 akhlak Sayyidina Abu Bakar. Akhlak Sayyidina Abu Bakar. Okey, yang pertama adil, yang kedua terpuji, yang ketiga bijaksana. Okey, so semua jawapan di dalam soalan ini ada terdapat di petikan yang telah kita bacakan tadi.
Soalan seterusnya, soalan 2, jawab semua soalan di bawah. Okey. 2.1, jenazah Rasulullah dimandikan oleh siapa? Antaranya adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Al-Abbas. Okey, ni dua orang sahabat yang memandikan Rasulullah, yang turut serta memandikan Rasulullah. Okey, seterusnya, peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku kepada Nabi, mestilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian soalan ketiga, 2.3, tulis 3 isi khutbah terakhir Rasulullah. Okey, antara isi khutbah terakhir Rasulullah adalah yang pertama, haramkan riba. Yang kedua, melayani kaum wanita dengan baik. Dan yang ketiga, tiada Nabi selepas Nabi Muhammad. Okay. Ataupun awak boleh jawab mana-mana soalan yang berkaitan dengan khutbah terakhir Rasulullah, apa isi-isinya. Okay, seterusnya. Okay, golongan keluarga yang mendapat pendidikan awal daripada Rasulullah. Nyatakan 3 nama ahli keluarga tersebut. Okay, golongan keluarga yang mendapat pendidikan awal daripada Rasulullah. So, mula-mula Rasulullah berhijrah pula. Mula-mula Rasulullah berdakwah. Rasulullah mengajarkan tentang apa itu Islam kepada kaum keluarganya terlebih dahulu. So, siapakah mereka? Antara ahli keluarga yang mendapat pendidikan awal daripada Rasulullah adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Sayyidina Ali bin Abi Talib yang juga merupakan sepupu Rasulullah. Dan yang ketiga adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, iaitu anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ni 3 orang nama ahli keluarga yang mendapat pendidikan awal daripada Rasulullah. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harithah. Okay. Soalan seterusnya, lengkapkan rajah di bawah berkaitan dengan perkembangan agama Islam. Okey, kita tengok mula-mula perkembangan daripada sudut ibadah. Okey, daripada sudut ibadah ni berkaitan dengan solat. Yang kedua, puasa. Kemudian apa satu lagi? Berkaitan dengan apa? So, dia tunjuk kat sini beriman kepada Allah. So, atas ni sesuailah perkembangan agama Islam daripada sudut akidah. Okey. So, perkembangan agama Islam ni melibatkan ibadah dan akidah. Contoh bagi ibadah adalah solat dan puasa. Kemudian contoh bagi akidah adalah menerapkan tentang keimanan ataupun beriman kepada Allah. Okay, soalan seterusnya, jawab soalan di bawah berdasarkan petikan yang diberi. Sama juga dengan soalan yang mula-mula tadi, soalan 1 tadi. Ini pun kita kena baca dulu dia punya petikan. Okey. Perang Khandaq berlaku pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah. Kaum Yahudi daripada Bani Nadir telah membuat perjanjian damai dengan orang Islam. Bani Nadir telah diusir keluar dari Madinah kerana mereka mengingkari perjanjian tersebut. Kaum Yahudi dan kaum Quraisy telah berganding tenaga untuk memerangi Islam. Mereka telah berkumpul seramai 10,000 orang tentera yang terdiri daripada Bani Asad, Bani Ghatfan, Bani Murrah dan Asja' serta kaum Yahudi dari apa ni? Khaybar. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, iaitu ketua kaum Quraisy di Mekah. Peperangan ini juga dinamakan dengan Peperangan Ahzab.
Okey, itu dia punya uh, petikannya. Okey, so kita baca sekali lagi. Perang Khandaq berlaku pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah. Kaum Yahudi daripada Bani Nadir telah membuat perjanjian damai dengan orang Islam. Bani Nadir telah diusir keluar daripada Madinah kerana mereka mengingkari perjanjian itu. Okay. Kaum Yahudi dan kaum Quraisy telah berganding tenaga untuk memerangi Islam. Mereka telah berkumpul seramai 10,000 orang tentera yang terdiri daripada Bani Asad, Bani Ghatfan dan Bani Murrah dan Asja' serta kaum Yahudi dari Khaybar. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, iaitu ketua kaum Quraisy di Mekah. Peperangan ini juga dinamakan Peperangan Ahzab. Okey, itu dia punya petikan. Okey, soalan 3.1. Bilakah berlakunya Peperangan Khandaq? So, kita kena jawab bulan berapa dan tahun yang keberapa. So, jawapannya ialah pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah. Bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah berlakunya Peperangan Khandaq. Okay. Soalan seterusnya, kenapakah Bani Nadir diusir dari Madinah? Kenapakah Bani Nadir diusir dari Madinah? Okay, jawapannya ialah mereka mengingkari perjanjian. Diorang buat perjanjian damai dengan orang Islam, kemudian diorang ingkar tentang isi perjanjian tersebut. Okay. Yang menyebabkan Rasulullah marah dan mengusir mereka daripada Madinah. Okay, soalan 3.3, nyatakan jumlah tentera kaum Quraisy Mekah. Diorang dah berkumpul dengan segala bani-bani yang ingin melawan Islam, ingin melawan Rasulullah tu. Berapa jumlah mereka semua, termasuk orang Yahudi, adalah 10,000 orang. Okey, kemudian nyatakan dua kaum yang berganding tenaga untuk memerangi Islam. Okey, antara kaum tersebut adalah kaum Quraisy dan kaum Yahudi. Kemudian senaraikan bani yang terdapat dalam petikan. Okey, antaranya Bani Asad dan Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Asja' dan sebagainya yang terdapat dalam petikan. Okey, seterusnya soalan 4. Jawab semua soalan di bawah. Tulis dua nama Khulafa Ar-Rashidin. Tulis dua nama Khulafa Ar-Rashidin. Khulafa Ar-Rashidin ni siapa? Adalah khalifah yang menggantikan khalifah yang menjadi ketua pemerintah Islam selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Antaranya nama-nama Khulafa Ar-Rashidin ialah Saidina Abu Bakar, yang kedua Saidina Umar, ataupun awak boleh juga jawab Saidina Osman dan Saidina Ali. Dalam 4 tu pilih 2 sahaja mengikut kehendak soalan. Okey, seterusnya sikap Saidina Abu Bakar terhadap masyarakat ataupun kepribadian. Sikap ni maksudnya peribadi Saidina Abu Bakar ataupun perangai Saidina Abu Bakar terhadap masyarakat. Apabila dia bersama dengan masyarakat tu, apa dia punya sikap. Saidina Abu Bakar punya sikap antaranya ialah adil, bijaksana, pemurah dan mempunyai karakter yang terpuji. Adil, bijaksana, pemurah, terpuji. Itu sikap Saidina Umar terhadap masyarakat. Ataupun ada lagi sikap-sikap Saidina Abu Bakar boleh masukkan. Okay.
jadi jawapan bagi soalan ni. Kemudian tulis dua isi perjanjian Hudaibiyah. Antara isi perjanjian Hudaibiyah ialah genjatan senjata selama 10 tahun. Orang Islam tidak dibenarkan memasuki Mekah menunaikan umrah. Ini antara isi perjanjian Hudaibiyah yang dipersetujui antara puak Quraisy dan puak Islam. Okay. Genjatan senjata selama 10 tahun. Orang Islam tidak dibenarkan memasuki Mekah untuk menunaikan. Okay. Seterusnya, nyatakan perhubungan Saidina Abu Bakar dengan Rasulullah. Apa hubungan Saidina Abu Bakar dengan Rasulullah? Yang pertama, sebagai sahabat. Yang kedua, sebagai bapa mertua kepada Rasulullah. Satu sahabat, yang kedua bapa mertua. Kenapa bapa mertua? Sebab Rasulullah berkahwin dengan anak Saidina Abu Bakar yang bernama Aisyah. Okey, kemudian 4.5, lengkapkan carta di bawah berkaitan dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada hari, tarikh, umur dan tempat. Okey, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Isnin, tarikh 12 Rabiul Awal, umur 63 tahun, tempat di rumah Sayyidatina Aisyah. Okay. Kewafatan Rasulullah pada hari Isnin bertarikh 12 Rabiul Awal pada umur 63 tahun bertempat di rumah Sayyidatina Aisyah. Okey, baik, sekadar itu sahaja pada kali ini apa yang dapat kita kongsikan, dan kita telah cuba untuk menjawab soalan ataupun contoh soalan UPKK bagi subjek sirah untuk soalan subjektif. Semoga video ini memberi manfaat untuk para pelajar mengulang kaji pelajaran untuk menempuhi ujian sebenar UPKK nanti. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan insya-Allah kita jumpa di video yang akan datang. Terima kasih.